benda dengan bidang tuan-tuan dan puan-puan, dan ataupun feel free to modify apa-apa sahaja yang dirasakan kurang sesuai lah, ya. Okay, so itu disclaimer saya lah. Sebelum saya mulakan apa-apa workshop, saya memang akan cakap dalam semua lah. Okay, dan yang ketiga saya nak bagi tahu bahawa selalunya workshop saya ni saya lebih kepada berkongsi apa yang saya pernah gunakan ataupun idea saya, dan apa yang saya rasakan boleh menjadi satu benda yang bermanfaat jugalah kepada ahli-ahli ataupun peserta-peserta sebagainya lah. Okey. Dan kalau peserta sendiri mempunyai apa-apa idea, you're very much welcome to interrupt me at any time to share your experience, which I love to learn from you as well. Okay, ini bukan sekadar cakap kosong, tapi memang saya punya style macam ni lah. Alright. Okay, so untuk game yang pertama, hadiahnya adalah tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat potongan diskaun untuk yuran penganjur. Tadi berapa tadi? Alamak, dah tak ada budak apa ni, Syukri. Ada dah. Okey, 300 apa tadi 399. yurannya? 399 untuk apa ni workshop satu hari, Tapi kalau dapat jawab apa ni, saya takut nak sebut. Dr. Tazli ada ke ni? Apa, dengan Don? Ada ke? Lepas tengok-tengok kat Facebook tu. Aduh, takut. Sesuka hati je aku ni. Okay. Alright, so saya punya first game ni, kita akan bagi 20% discount kepada sesiapa yang, okay, saya nak minta tolong Syukri lah. Syukri tolong observe Syukri. Okay, boleh tak tukar Zoom kepada apa ni kita tengok. Ini hanya orang dalam Zoom je lah yang apa ni apa ni akan berpeluang untuk menyertai, Orang-orang dekat dalam Facebook nampaknya tak dapat lah. Okay, boleh tak tukar setting ni untuk kita nampak macam semua orang, bukan saya saja. Okey, sekejap ya. Uh, Hmm. Mana saya pun tak ingat kat mana. Okey. Ni kat sini. Hmm. Ni kat mana? Suka tak? Okey, saya tukar, betul tak? Kan? Okey, view. Okey, sebab sebab Syukri yang kena kena ada view tu, sebab nak tengok semua orang. Okey. Dia punya game dia adalah siapa yang paling cepat buka kamera dan tunjukkan diri sendiri yang Syukri nampak, dia akan dapat 30% diskaun daripada yuran 399 tu. Siapa? Okey, dua. Okey, siapa? Ada dua orang ni. Uh, Saya dapat. Nazira Ahmad dengan Syazwan Syamsul. Okey, alright. Maknanya apa ni, Dr. Tazli and matilah. Dr. Saya Tazli dengan apa ni, Don. Boleh bagi 20% diskaun dekat apa ni, Encik Syazwan Samsul dan juga Cik Nazira Ahmad ni. Alright. Okay, so seterusnya masih lagi 20% diskaun akan diberikan kepada peserta yang pertama bersuara. Tak semestinya buka kamera, bersuara sahaja. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Siapa? Syukri. Syukri dia punya bos dia punya hakim dia. Siapa yang bersuara dulu tadi? susah Tak dapat lah. Okey, kalau tak Dia dapat, macam overlap kalau tak tau. dapat, kalau tak dapat kita buat sekali lagi. Ready? 1, 2, 3. Saya. Assalamualaikum. Kena pakai ni checker sound tu. So siapa Syukri? Dapat tak? Ya, dia nak lagi macam sebab dia macam semua at the same time tau. So dia millisecond tu macam dekat-dekat sama. Okey, jadi maknanya saya rasa mungkin semua yang ada dalam Zoom ni boleh dipertimbangkan lah kot, Pertimbangkan Okey. kan. Alright. Terbaik. Okay, so sebelum kita mulakan, saya nak bagi tahu sikit lah tentang gamifikasi ni. Saya rasa semua dah tahu dah. Tapi untuk mereka yang mungkin dah terlupa kan, saya akan kongsikan lah. Gamifikasi ni, first thing you have to understand, kalau kita nak faham gamifikasi ni, dia tak semestinya kita ni kena tahu teknologi yang canggih-manggih ni. Tak semestinya. Dan tak semestinya kita kena ada iPad. Itu soalan yang selalu saya kena tanya lah.
apa ni, doktor, kena ada iPad ke baru boleh buat game? Tak. Kena ada apa bendanya tu? Handphone apa benda? Tak tahu saya handphone yang terbaru yang apa? Oppo, Xiaomi, tak tahu apa benda lah. Kena ada ke benda tu semua baru boleh buat game? Tak semestinya. Okay. Sebenarnya kena faham gamifikasi. Ni gamifikasi bermaksud as long as you menggunakan apa-apa elemen game di dalam suasana ataupun persekitaran yang bukan uh, bermain game, itu sebenarnya telah menjadi gamifikasi. Contohlah, you masuk kelas lepas tu you kata, siapa dapat jawab soalan saya bagi hadiah gula-gula sebiji. Itu pun dah jadi gamifikasi dah sebenarnya. Kad lain berbeza dengan game based learning ataupun pembelajaran berdasarkan permainan, di mana itu awak kena ada permainan. Awak kena ada permainan, awak masuk dam ular kat dalam kelas ya. Suruh diorang baling dadu ke apa ke, lepas tu siapa dapat jawab soalan ke apa, gerakkan dam ular tu. Itu mungkin boleh menjadi pembelajaran berasaskan permainan. Tapi gamifikasi as long as you guna macam tadi tu saya buat tu, siapa dapat buka cepat, itu dah apa ni, dapat apa ni, diskaun. Ada gamifikasi dah tu. Telah pun menjadi gamifikasi. Okay. So apa ni, mungkin Syuk boleh tolong kembalikan kita kepada apa ni, setting yang biasa. Sebab takut pula tengok apa tu Nurul Ashikin punya apa tu gambar tu kan. Buat AI. Okay, right. Hari ini saya akan tunjukkan simulasi dua aktiviti gamifikasi dalam kelas saya yang menggambarkan apakah itu gamifikasi dalam pembelajaran. Okay. Dan yang paling penting adalah selepas kita buat aktiviti itu, kita akan buat refleksi untuk tengok apa sebenarnya apa ni orang kata, sort of like prinsip-prinsip gamifikasi yang boleh menjadi panduan dan bimbingan kepada kita. Alright. So now I will play a game with you. Okay, untuk orang di Facebook dan juga semua yang berada di dalam Zoom ni. Tapi saya perlukan bantuan Syukri lah untuk tengok dekat Facebook. Alright. Okay. Kita akan belajar undang-undang. Sebabnya saya cikgu undang-undang. So saya memang akan apa ni, mengambil peluang lah. Bila yang penting adalah selepas kita. Ya, tak dengar tadi apa Syukri? Tak, saya ada sound ganggu lah tu kot. Okay. Alright, okay. So apa ni, apabila ada peluang untuk mengendalikan workshop, saya memang selalu akan ambil peluang ni untuk mendidik masyarakat juga berkenaan dengan undang-undang. Itu memang saya punya azam lah. Okay. So hari ni kita akan belajar Maxim. Okay, apakah itu Maxim? Dipersilakan untuk menggunakan ChatGPT ataupun Claude ataupun Bard dan sebagainya. Please gunakan, dan daripada situ akan mendapat jawapan yang lebih pantas dan cepat. Tak payahlah nak guna Google tu is so yesterday. So boleh gunakan apa ni, AI tu. Alright. Maxim ni bermaksud dalam undang-undang ada beberapa maxim yang maxim ni dia macam satu prinsip tau. Prinsip tu dia menjadi satu panduan ataupun orang kata ialah panduan lah kepada hakim-hakim dan peguam-peguam dalam membuat keputusan ataupun ketika sedang berhujah. So apakah rule permainan kita pada hari ini? Rule-nya simple je. Okay, saya ada coklat Ferrero Rocher kat sini. Okay. Nampak ni ada banyak ni. Tapi bukan saya nak bagi kat you all. Sebab nak bagi mana boleh dalam game ni. So dia macam ni. Saya nak bagi tahu dengan begitu berbangganya bahawa kalau you all semua pergilah ke Facebook saya, scroll kepada saya punya apa ni, posting-posting saya lebih kurang 3 bulan lepas ke belakang, akan nampak bahawa saya taklah secomel sekarang. Gitu. Saya taklah secomel sekarang kerana saya telah berjaya menurunkan berat badan saya sebanyak 16 kilogram dalam masa 2 bulan. Caranya adalah lunch dengan dinner saya hanya minum susu dan makan telur sahaja. Alright? Dan it works for me lah, kan? Tapi permainannya hari ini adalah saya akan sebutkan, bukan sebutkan sahaja, saya akan typekan
Okay. Maxim undang-undang sebab learning outcome kita adalah untuk semua orang tahu tentang maksud Maxim undang-undang ni. Kalau dekat dalam mana-mana ijazah sarjana, kelas sarjana muda undang-undang, benda ni belajar masa tahun 1 masa tahun 1. Okey, saya akan tuliskan dekat dalam ruang chat Zoom ni. Okey, dan mungkin Syukri boleh cut and paste pula benda tu dekat dalam Facebook lah. Alright. Dan apa yang perlu dilakukan oleh peserta adalah dengan segera menggunakan apa-apa aplikasi AI yang ada. Okay. Dan cari maksudnya. Okay. Dan terus masukkan jawapan tu ke dalam Zoom chat. Dan sekiranya anda memberikan jawapan yang betul, saya akan dengan sendirinya melanggar diet saya dan makan coklat Ferrero Rocher ini. Okay, satu yang awak betul, saya akan makan satu coklat. So maknanya saya akan menjadi gemuk balik lah. Setuju? Setuju tak? Kalau setuju, buat thumbs up sikit kepada yang tutup-tutup kamera ni semua. Tak ada respon pun. Ada yang kata jangan. Okay. Jangan. Right. Tak Tak setuju. sampai hati tu. Habislah aku punya diet kan. Tapi tak apalah, kita try. Okay, yang pertama. Nak raya. Itulah, nak raya punya pasal ni saya sebenarnya memang betul-betul nak jaga badan ni tau. Nanti kami yang bersalah. Yelah, itulah. Tapi sebenarnya bukan you all yang bersalah. Sebenarnya yang bersalah Dr. Fazli dengan Don. Dia orang suruh I buat benda yang sangat menarik. So, I pun macam terpaksa lah kan. Okay. So, sekarang ni saya akan typekan yang pertama. Okay, yang pertama. Dia punya Maximnya berbunyi. Okay. Sedia? Audi Alterum Partem. Okay, saya type Audi Alterum Partem. Okay. Boleh cepat pergi cari kat ChatGPT tu. Kalau jawapan betul, siapa-siapa jawab jawapan betul, saya makan coklat. Maknanya korang menang, saya kalah. Masukkan dekat Zoom chat. Masukkan dekat Facebook pun boleh. Okey. Saya terlupa pula nak bagi tahu peraturan yang seterusnya adalah siapa yang masukkan dalam ruang chat tu kena terangkan. Okey. Alright. Banyak dah jawapan masuk. Okey. So far kita tengok jawapan yang pertama. Audi Alterum Partem is a Latin phrase meaning listen to the other side or hear the other party. It's a fundamental principle suggesting that all parties involved in the dispute should have the opportunity to present their arguments and evidence before a decision is made. So tahniah kepada Farah. Okey, kerana yang merupakan yang paling cepat sekali memberikan jawapan, dan saya pohon Syukri untuk berikan 20% diskaun kepada Farah. Okay, dan sekiranya beliau register untuk kursus. Dan kerana saya telah kalah, maknanya korang dah berjaya mendapatkan jawapan yang betul pada percubaan yang pertama, maka saya akan makan coklat ni. Setelah berbulan-bulan saya tak makan coklat ni, maka saya terpaksalah makan juga. Aduh. Seluruh badan saya menjadi terkejut dengan rasa coklatnya. Baik. Sekarang saya akan yang kedua pula. Okay. Yang kedua adalah apa yang kita panggil sebagai res ipsa loquito. Pernah dengar tak res ipsa loquito? Res ipsa loquito.
Tak pernah. Okey, tak apa. Kita dah type. Silakan. Kalau yang pertama tadi, Odi Altram Patem, dia maksudnya, you tak boleh hukum orang tanpa memberikan hak kepada orang tu bercakap ataupun menjelaskan. Katakan ada dua pihak datang dekat hakim, hakim tak boleh terus jatuhkan hukuman tanpa mendengar kedua belah pihak. Tak boleh. Itu adalah Odi Altram Patem. So, kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pun, ya, kalau kena tindakan disiplin ke apa benda ke dekat universiti ataupun kat sekolah ke apa ke, ya, jangan diam. You have to be given the right to be heard. If you have not been given that right, it breaches the maxim of law Odi Altram Patem. Okay? Okay, saya boleh nampak banyak jawapan dah masuk sekarang ni. Kita tengok. Tadi Odi Altram Patem tu senang. Saya pergi kepada yang susah sikit. Res ipsa loquitur. Okay, saya nampak kat sini yang paling awal menjawab adalah Hafizah. So, segala-galanya bergantung kepada Hafizah sekarang. Adakah betul jawapan yang Hafizah berikan? Adakah Hafizah akan menang atau saya akan menang? Okay. So, kalau katakanlah Hafizah kalah, hukumannya apa tu? Saya nak bagi tahu kejap lagi. Saya baca jawapan dulu. Res ipsa loquitur, Latin, the thing speaks for itself, is a doctrine in common law and Roman Dutch law jurisdictions, under which a court can infer negligence from the very nature of an accident or injury in the absence of direct evidence on how any defendant behaved in the context of tort litigation. Oh, saya rasa ini kalau suruh explain ni tak tahulah berjaya explain ke tak ni dari segi cut and paste ni saya rasa memang berjaya lah. Okay. Tapi dari segi maksudnya tu sama ada kita faham ataupun tak. Saya cuba tengok jawapan Siti Faziah daripada Uniza. Ada orang Uniza. Saya suka Uniza ni, universiti yang berdekatan dengan pantai. Res ipsa loquitur is a Latin phrase that translates to the thing speaks for itself. It is a legal doctrine used in tort law to establish negligence when the exact cause of an accident or injury is not known, but it is apparent that the incident could have not occurred without negligence on someone's part. Dia macam ni sebenarnya. Betul lah, betul. Apa yang diberikan ni semua ni betul jawapannya. Ya. Dan sekali lagi saya memang terpaksa makan coklat ni dan tak tahulah berapa kalori yang akan akan bertambah dalam saya punya diet saya ni. Okay. Tapi maksud tu dah betul. Res ipsa loquitur ni dia macam ni. Dia datang dalam konsep dalam undang-undang ada satu kesalahan ataupun salah laku dalam undang-undang tort yang dipanggil sebagai negligence ataupun kecuaian. Maksudnya kalau seseorang itu cuai dan kecuaiannya telah menyebabkan kerosakan, kerugian, kecederaan kepada pada awak, awak boleh saman dia, memulakan tindakan ataupun prosiding undang-undang kepada dia untuk claim pampasan ke atas apa yang telah awak lalui. Jadi, bila awak nak berhujah tu, awak kena buktikan dia cuai. Cuma, ada maxim ni, maxim res ipsa loquitur ni dia kata, ada beberapa keadaan di mana tak payah buktikan. The matter speaks for itself. Dah memang dia letak, contohnya lah dalam keadaan di mana contohnya, dah memang dia letak benda tu tengah jalan, benda yang berduri contohnya, orang terpijak, memang dah ada matter speak for itself. You tak payahlah nak kena berhujah dan membuktikan benda tu. Jadi itulah maksud res ipsa loquitur. Jadi saya pun telanlah coklat ni. Best juga kalahnya. Bila kalah ni dapat makan coklat. Kalau apa-apa berlaku, berat badan saya naik. Saya salahkan peserta kan? Bukannya sebab saya tak nak. Saya memang tak suka Ferrero Rocher ni. Tapi, korang yang
asyik menang. Macam mana? Betul tak? Jadi 20% diskaun untuk peserta yang paling awal menjawab tadi. Siapa ya, Syukri? Untuk yang rasa Ipsalo kita ni kan, Hafizah. Ya, Hafizah. Ya. Tahniah Hafizah. Okay. Right. So, seterusnya. Maxim yang ketiga. Nak pilih yang mencabar sikit. Doktor, ada peserta dah pakat tak nak jawab sebab dia orang tak nak tengok doktor makan coklat lagi. Korang. Bagilah saya chance makan coklat. Saya dah 3 bulan tak makan coklat tau. Okay. Tak apa. Ni yang terakhir lah. Saya bagi yang terakhir. Sebelum saya buat game yang seterusnya. Okay. Dia punya maximnya yang you all perlu pelajari pada hari ini adalah tengah tengok senarai ni. Mana yang senang sikit? Yang senang ke susah? Bunyi Okay. lagu. Okay, actors non-facet rheum nisi mensit rea. Okay, actors non-facet rheum nisi mensit rea. Cuba try. Siapa yang paling cepat? Jeng jeng jeng. Siapa lagi akan dapat 20% discount? Hafizah lagi. Ui, pantasnya Hafizah dengan Siti apa benda ni? Siti Fazliah ni daripada Uniza ni. Tadi pun diorang tak? Dia pakai apa ni? Bard ke ChatGPT ke apa ni? ChatGPT 4 ke apa? Okey. Hafizah kata boleh jadi 40%. Tak, sebenarnya peraturan ni kalau dah dapat diskaun dah tak boleh dapat dah. Saya akan lompat kepada orang yang seterusnya. Okey. So, kita tengok pada jawapan yang telah diberikan. Okey, saya pergi kepada yang seterusnya lah yang belum mendapat lagi diskaun sebelum ni. So, saya pergi pada Siti Fazliah daripada Uniza. Orang Uniza ni, saya suka orang Uniza ni Mereka ni selalunya saya pergi bagi workshop kat tempat diorang ni nampak happy je. Sebab duduk kat tepi pantai kan. Saya happy lah. Duduk tepi pantai, makan nasi dagar atas stol. Memang sedap, memang seronok lah. Okay, jadi sekarang ni jawapan yang diberikan adalah actus non facit reum nisi mensit rea is a Latin legal maxim that translates the act does not make a person guilty unless the mind is also guilty. This principle is fundamental to criminal law, emphasizing that for a person to be found guilty of a crime, there must be both a criminal act, actus reus, and a criminal intent or guilty mind, mens rea. So betul, tepat sekali, right? So sekali lagi saya kalah. Saya sangat sedih kerana saya kalah. Saya sangat berduka cita kerana terpaksa makan coklat. Okay, tapi kita sebut sikit lah. Dia macam ni. Maksud dia macam ni. Kalau katakan kita dakwa seseorang tu di mahkamah jenayah, nak kata dia salah, kita kena pastikan bahawa bukan sekadar perbuatan fizikal dia sahaja yang berlaku, tetapi juga ketika dia melakukan perbuatan fizikal jenayah itu, di dalam mindanya juga mempunyai guilty mind. Contohlah, katakanlah ada orang terbunuh orang lain. Secara tak sengaja dan tak ada kecuaian pun. Memang betul-betul dia dah berhati-hati tapi terbunuh orang. Jadi maksudnya perbuatan fizikal membunuh tu dah ada. Actus reus kita panggil. Tapi mind dia tak ada guilty mind. Jadi mens rea tak ada. So berdasarkan kepada maxim actus reus
actors non-facet real non-facet real ni dia kata kalau salah satu tak ada, tak boleh salahkan orang tu. Orang tu tak boleh dihukum. Dia mesti dua-dua kena ada. Actors real kena ada, mens real pun kena ada, barulah seseorang itu boleh dikatakan bersalah. Mens rea tu tak kisahlah, mens rea tu ada banyak level. Kalau betul-betul level yang paling tinggi sekali, dia ada niat untuk bunuh. Itu niat itu paling tinggi. Ataupun yang paling rendah, dia tak ada niat untuk bunuh, tapi dia ada kecuaian menyebabkan berlakunya kematian. Itu pun mens rea juga. Tapi dia ada banyak level. Tapi kalau katakan dia tak ada, kecuaian pun dia tak ada, tapi termati pula. Jadi itu maknanya tak ada jenayah di situlah. Cuma ada aktor serius sahaja. Okay? So, seperti yang dijanjikan, saya telah kalah. Saya terpaksa makan satu coklat yang mungkin menambah kalori saya. Ya? Saya pun dah terasa macam pipi saya tiba-tiba macam jadi gemuk pula. Eh? Hmm. Okay. Right. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi ini cukup untuk menggambarkan gamifikasi yang boleh dibuat dalam kelas. Okay. Apa refleksinya kat sini? Siapa boleh bagi pandangan dekat dalam Zoom chat? Apa sebenarnya yang saya cuba tunjukkan daripada kita punya sesi ni? Anybody? Siti Fazlia tadi dapat 20%. Dekat dalam Facebook ada tak orang jawab apa yang mereka dapat refleksi apa aktiviti yang saya buat ni? Belum lagi. Tapi kalau saya personally untuk bagi reflection bahawa this specific game adalah salah satu kaedah yang mana seseorang yang nak diet dia terpaksa membatalkan dietnya. Jahat kau. Kau memang jahat. Okay. Okay, sekarang ni okay, ada yang jawab. Reward terms magic. Okay, compete. Alright, betul. So, Hafizah telah mengidentifikasikan beberapa komponen gamifikasi yang telah saya gunakan dalam aktiviti yang tadi, iaitu ada reward. Rewardnya adalah you all dapat kenakan pensyarah. Itu reward dia. Okay, you all dapat kenakan pensyarah. Pensyarah terpaksa buat benda yang you all paksa. Okay, so to some students, dia reward ni sebenarnya kalau saya buat workshop kan, saya pernah buat workshop on reward saja. Setengah hari saya buat workshop on reward. Sebab reward ni ada macam-macam tau dalam gamifikasi. So, reward betul. Lepas tu, terms magic ni saya tak faham. Tapi compete tu betul. Memang maksudnya ada elemen competition kat situ. Siapa cepat tu kan. Okay. Lepas tu, Siti Fazlia kata ada feedback from both sides of teacher and students. Betul. Okay. Ada reward to both sides. Betul. Maknanya reward tu, pada teacher tak ada reward. Pada teacher hukuman. Makan coklat tu hukuman. Reward tu kepada yang menang tadi dapat discount tu je. Okay. Alright. Dan saya sambung sikit lah. Saya sambung sikit satu lagi. Kalau you buat gamifikasi kat dalam kelas. Okay. Terms, okay, jap ni apa ni? Terms magic, terms law. Kebab nampak macam kebab nampak macam jampi Harry Potter. Kebab sebab janganlah sebut kebab. Dah lah saya ni macam dah makan coklat ni kan, nanti pergi cari kebab pula dekat zaman sekarang ni, pegang telefon je terus tekan Grab sampailah kebab kat rumah. Itulah masalahnya. Okay. Tapi betul tau, I nak cerita kat you. Kalau sikit lah I masuk cerita lain. Kalau diet ni kan, bila you diet berhari-hari, you paksa diri you minum susu dengan makan telur, tiba-tiba you makan coklat. Perut you kan memang akan jadi macam mengamuk lepas tu. Dia dah dapat dah benda tu, dia nak lah pergi lepas tu. Susah nak kontrol balik tau. Sebenarnya memang ni lah. Macam mana you gamify diet, nanti lepas saya terangkan. Okay. So, memang saya nak terangkan benda tu. Sekejap Tapi saya habiskan dulu yang ni. Okay. Tadi kita dah identify komponen-komponen game. Satu perkara yang kita boleh dapat daripada refleksi aktiviti tadi. Yang kedua, saya nak tunjukkan bahawa sebenarnya banyak
mitos berkenaan dengan gamifikasi. Orang kata macam gamifikasi ni nak buat kena memerlukan banyak masa lah, nak persediaan dia lagi apa semua-semua lagi. Satu masa orang kata, lepas tu kos pula, banyaklah kos apa semua-semua ni kan. Tapi sebenarnya saya dapat idea buat ni tadi, terus terang cakap, saya hari ni meeting sampai pukul 6.30. Saya sampai rumah tadi, sempat solat sekejap, lepas tu baru duduk nak fikir nak buat apa kejap lagi ni. Dr. Tazli kata nak benda yang fun-fun. Saya terus come up with this idea sebab kebetulan semalam hari terakhir saya sebagai dekan di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melaya, ramailah bagi coklat yang sama ni, Ferrero Rocher ni. Dalam macam-macam apa ni kotak ada. Jadi baiklah saya gunakan. Jadi bermakna it doesn't have to be something so complicated, gamifikasi ni. It doesn't have to be something so expensive. It can be something that is so common, tapi it's about how you use that thing to actually attract the students. Itu je sebenarnya yang penting, ya. Boleh hantar ke Brunei? Tak boleh, bah. Okay. Alright. Tadi ada tanya saya macam mana nak gamify diet. Okay, sebenarnya kan saya punya diet pun saya gamify juga. Caranya adalah saya buat macam ni. Kalaulah saya dapat buat apa ni, diet is diet tau. Maksudnya pagi saya makan, tengah hari saya makan juga, tapi cuma saya makan telur dan minum susu. Tapi saya cakap kat diri saya sendiri, saya ada guna apps tau. Ada guna apps ni. Apps ni untuk intermittent fasting. Kalau katakan saya berjaya buat intermittent fasting tu, tak makan apa-apa langsung sampailah ke petang, dan saya reward diri saya sendiri dengan bolehlah makan something yang saya nak makan. Tapi yang jatuh dalam kategori diharamkan macam nasi dengan tepung semua memang tak boleh lah. Itu memang tepung lagi jahat tau daripada nasi. So apa ni, jangan pergi makan pastry, roti-roti tu semua. Okay, so apa ni, saya akan buat macam tu lah. Jadi bila saya buat tu, kiranya saya menggamifikasikan juga. Okay. Ada yang tulis apa, Siti Hasnah kata rewards cheat day. Wait, cheat day tu mitos, tak payahlah. Cheat day tu sebenarnya menghancurkan kau punya plan kau nak mendietkan diri kau tu, akhirnya hancur terus dengan cheat day kau tu sebab nanti kau akan cheat dengan begitu teruk sekali. Okay. Second activity untuk menggambarkan apa ni, menggambarkan gamifikasi lagi Okay. Kali ni kita gunakan sedikit sahaja teknologi, alright? Sebab tadi kita tak guna teknologi, kita gunakan betul-betul benda yang ni lah, benda yang betul-betul ada kat sekeliling kita kan. Okay. Game yang kedua ni masih lagi hadiahnya akan mendapat diskaun ni. Tadi untuk saya punya kursus yang akan dibuat pada 11 hari bulan nanti. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Dr. Tazli dan juga Don. Korang jangan tolak dekat aku punya bayaran penceramah pula tau. Aduh. Nampak ni kucing saya ni. Okay, so sekarang ni dia punya permainan dia adalah saya akan sebutkan, masih lagi belajar undang-undang masih belajar undang-undang lagi. Kalau dalam undang-undang ni, kita nak belajar sesuatu konsep undang-undang tu, kita akan belajar melalui kes-kes terdahulu yang pernah diputuskan oleh mahkamah. Kita pergi sampai sejauh pada kurun ke-18 di England. Sampai ke situ kita pergi untuk kita belajar konsep undang-undang ni. Jadi apa yang saya akan buat adalah, saya akan tulis dekat dalam Zoom chat, nama kes yang sangat terkenal. You all boleh type kan dekat dalam apa ni, ChatGPT ke Bard ke ataupun Claude ke apa benda ke, tak kisahlah, AI. You type kan, lepas tu you akan dapatlah cerita benda tu, dan apa you perlu buat adalah bukannya cut and paste ni lain sikit, ni naik sikit level dia. You kena ceritakan kes tu menggunakan emoji sahaja dan tampalkan ke dalam apa ni chat apa ni GPT. Dan kali ini diskaun yang diberikan bukan lagi 20%, tapi diskaun yang diberikan adalah sebanyak 35% kepada yang paling tepat. Yang paling tepat, bukan yang paling cepat actually dua-dua lah, yang paling cepat dan yang paling tepat. Okay, yang paling tepat dan cepat. Okay.
Kajang dekat doktor. Dah tu kenapa? Kau nak Ferrero Ada yang cakap kajang dekat doktor. Okay. Nanti boleh saya ajak pergi ngeteh Alright, so ready? Semua? Okay, saya akan masukkan sekarang nama kisnya. Right. Okay, bagus juga kau belajar menyanyikan. Okay. Okay, kes yang pertama adalah kes Donahue and Stevenson. Right, tu dia kesnya dekat dalam Zoom chat. Silakan sekarang cari maksudnya, cari ceritanya, fahamkan ceritanya dan keluarkan dalam bentuk emoji. 35% discount untuk yuran pada 11 hari bulan nanti. Silakan. Ha. Sementara korang tengah cari tu, saya rasa kita tak boleh sunyi sangat kan? Dah makan satu So lagi. saya kena ada bunyi coklat. Kalau tak nanti dia bosan. Kan? Bukannya saya nak makan sangat, tapi sebab sian tak ada bunyi apa-apa kosong. Saya terpaksa nak makan. Terpaksa Hmm. Oh, dah ada jawapan dekat chat. Amboi, sedap dia Alamak, bos ada. Mati Dan. Aduh. The bos ampun. Jangan tolak marilah penceramah ya bos ya. Okay. Parah letak. Menarik. Okay. Lagi. Ada orang lain nak letak lagi? Saya tunggu sekejap lagi. Ada sesiapa nak letak kau lebih tepat lagi ke? Oh, okay. Panjang sikit. Wow. Siapa tu? User siapa? Tak ada nama. Dia nak bagi diskaun tak tahu siapa. Kan? Bagi. Okay. Ada lagi? Menarik Macam-macam yang menarik. Okay. Oh. Alah Don. Don ni suka tau. Wow, okay, Fazlina. I like yours. Betul. Okay, cuma dia ada tambah perkataan lah. Okay. Tak mana Lagi? Itulah. Nanti sebenarnya saya tak kisah je, tapi kalau dengan student saya kan nanti macam, doktor, tak aci tau, tu guna perkataan. Tak suka kan? Mungkin ni peserta dia orang okey kot. Ada lagi nak tambah? Sesiapa? Tak ada Dekat Facebook ada ke? Ke dekat Facebook tak ada? Facebook tak ada. Tak ada Okay. Right. So sekarang ni kalau cerita dia sebenarnya adalah Mrs. Donahue ni dia pergi dengan kawan dia ke sebuah restoran untuk minum-minum petang. Okay. Lepas tu dia pun telah memesan satu apa ni? Tin ke botol. Tin ke botol saya tak ingat lah. Ginger ale. Ginger ale ni adalah air halia lah. Okay. So Mrs. Donahue ni order dan ginger ale tu datang dalam botol ke can ke saya tak ingat dengan gelas. So what happened was she pour the drinks into the glass and dia pun minum sambil sembang kan. Sekali bila dah nak habis dia tuang yang last kali tu keluar daripada apa ni botol tu. Okay, keluar daripada botol tu apa ni sisa-sisa bangkai seekor siput babi. So bila dia tengok benda tu,
dia baru tersedar bahawa dia telah terminum air yang ada siput babi di dalamnya, dia terus mengalami nervous breakdown. Okay, mengalami nervous breakdown. Ala-ala macam ni lah, macam tengah minum, mana air kan? Untuk air sikit. Okay, katakanlah kan, ni minum air, tuang macam ni kan, kita tak nampak apa di dalamnya kan. Okay, so dia tuang, okay, minum. Okay, katakanlah ni yang terakhir diminum. Sebenarnya mana nak minum air pun dah makan coklat. Okay. So, bila dah tuang tu, dia tengok, oh my god, snail. Ah, terus terbaring macam tu. Kita lah nervous breakdown. Jadi, bila macam tu, dia pun saman lah. Dia saman kedai tu dan dia saman juga manufacturer kepada air tu. So, pada ketika tu, peguam yang berhujah bagi pihak factory yang mengeluarkan air tu, dia kata, it's too remote. Macam mana kami boleh dipersalahkan? Benda ni dijual dekat restoran X ni, kita keluarkan banyak air ni, semua kita hantar merata-rata satu England ni. Lepas tu tiba-tiba perempuan ni tak mana-mana datang, betul nak saman kita orang pula. Tu jauh sangat, tak ada ni kan. Okay, that's when nama hakim pada ketika itu adalah Lord Denning. Okay. Lord Denning ni memang sangat terkenal disebabkan oleh penghakiman yang dia buat ni. Lord Denning keluarkan satu benda yang dipanggil sebagai neighborhood principle. So saya type nama dia Lord Denning. You can always Google and see how he looks like. And dia keluarkan apa yang kita panggil sebagai neighborhood principle. Neighborhood principle ni maknanya dia kata you must always make sure that your action does not affect your neighbor. You must love your neighbor, dia cakap. Maksudnya kalau kita terbuat benda yang cuai dan kecuaian kita tu menyebabkan neighbor kita ni terkesan, maka kita patut dipertanggungjawabkan. Okay? Dan siapakah neighbor kita? Neighbor kita tu adalah sesiapa sahaja yang boleh terkesan akibat perbuatan kita. Itulah neighbor kita, dia cakap. Jadi kalau lah kau manufacturer, kau kilang dekat mana-mana sekalipun, perempuan ni tak kat mana-mana pun, tapi kalau kau tahu, bila kau manufacture, kalau kau tak berhati-hati, ada orang yang akan terkesan, kau akan dipertanggungjawabkan. Kerana itu adalah neighbor kau, bukanlah neighbor sebelah rumah. Ni neighbor ni adalah orang yang terkesan daripada perbuatan kau. Jadi, daripada emoji-emoji yang diberikan ni, kalau saya suka emoji yang dikeluarkan oleh Fazlina. Sebabnya dia punya penyusunan tu dia pandai dicampurkan dengan perkataan juga sikit-sikit untuk jelas. Tapi kalau lah nak kata yang apa kata yang mudah difahami adalah saya rasa yang pertama tu Farah punya pun okey juga sebab ada gambar mahkamah, ada gambar snail, ada gambar air. Jadi kalau nak masuk dewan peperiksaan tu, kalau nota macam ni senanglah nak ingat, kan? Jadi dua-dua ni kita berikan 35% discount daripada harga yuran tersebut. Tahniah. Okay? Right. So, reflection time before kita habiskan sesi pada malam ni. Okay, apa sebenarnya yang kita dapat daripada sesi yang kita buat ni? Anybody would like to share? Boleh tulis kat dalam Zoom chat. Apa agaknya? Marilah kongsi-kongsi ya pandangan. Dia jadi macam sebenarnya kalau tengok kan, mudahnya belajar law, seronok belajar law macam ni. Itulah benda yang gamifikasi ni boleh buat sebenarnya. Maksudnya, reflection yang pertama adalah pelajar datang ke kelas kita sama ada disebabkan oleh extrinsic ataupun intrinsic motivation. Kalau dia datang ke kelas kita kerana extrinsic motivation tu bermakna dia datang kerana faktor luaran, iaitu kalau kita cakap dengan dia, kau datang kelas aku satu semester, aku bagi kau 10 markah. Kerana markah tu dia datang.
Okay, ataupun kita kata, kau tak datang kelas, aku tolak 10 markah. Sama juga faktor luaran. Okay? Ataupun dia datang kelas sebab kawan-kawan dia semua pergi, dia pun terasa macam dia kena pergi. Faktor luaran, extrinsic motivation. Tapi kalau macam tadi yang Rusli cakap tu, seronoknya belajar law. Maksudnya dia dah melangkah ke arah intrinsic motivation. Nak pergilah belajar lagi. Macam best je. Jadi gamifikasi ni, dia adalah satu kaedah ataupun pendekatan pengajaran yang boleh membantu kita menanamkan intrinsic motivation dalam diri pelajar kita. Supaya mereka boleh datang kerana mereka suka. Dan bila mereka suka, mereka akan lebih terbuka lah untuk menerima ilmu yang diberikan tu. Okey. Tu yang pertama. Lagi saya tengok apa lagi. Okey, memorizing teknik. Okey, betul. Cara mudah untuk menerangkan sesuatu yang complicated. Betul. Okey, cuma saya sedang mencari reflection berkenaan dengan gamifikasi. Level of game changes with level of knowledge. Betul. Ini betul. Maksudnya, ini satu lagi reflection yang sangat bagus daripada Siti Fazlia. Bila kita buat gamifikasi, kita boleh buat di dalam bentuk level. Maksudnya, kita buat yang senang dulu. Lepas dia dah dapat yang senang, kita naikkan sikit. Okay? Lepas tu kita naikkan lagi. Okay, tadi saya buat dua kan. Satu, game yang tidak menggunakan teknologi. Satu, game yang menggunakan teknologi yang sangat mudah. Kenapa saya gunakan emoji je? Sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa workshop dah. Pengajaran menggunakan gamifikasi ni tak semestinya perlu menggunakan teknologi yang tinggi, yang mantap-mantap sangat. Tak semestinya. Tak perlu nak menggunakan iPad ke apa, nak buat VR, AR ke apa, tak semestinya. Guna emoji bodoh pun, kalau guna emoji sahaja pun dah kira boleh juga buat game. Okay, so itu yang saya cuba nak sampaikan lah ya. Lepas tu saya nampak apa ni? Spark minat. Ya, betul. Spark minat yang boleh menjadi passion. Daripada benda yang mungkin, kalau saya kata, okay, hari ni kita akan belajar Maxim undang-undang. Pertama adalah, apa saya sebut dah nama apa ni Latin ni kan. Orang rasa apa perasaan student? Compared to bila saya guna cara yang macam tadi. Dia akan rasa boring, dia akan rasa stress dan sebagainya kan. Lepas tu perlu baca dan buat ringkasan mengikut emoji gambar. Okey, active learning. Betul. Yes, active learning. Maksudnya kalau perasan sebenarnya kan taktik untuk gamifikasi ni dia punya rule dia adalah kita kena jadi lecturer pemalas. Tahu? Faham tak maksudnya? Kita jangan rajin sangat. Kita kena jadi malas. Saya dengan Dr. Tazli pernah buat workshop how to be a lazy lecturer dululah. Kenapa? Sebab bila kita nak buat active learning ni, kita kena malas sikit. Malas tu bukanlah maksud kau abandon terus budak tu buat semua sendiri. Itulah bukan malas. Itu bukan jadi itu memang malas, betul-betul malas lah tu. Okay? Tapi maksudnya kena jadi lecturer malas ni adalah kerana kita kena bagi pelajar yang buat. Sebab zaman sekarang ni ada macam-macam. Jadi mereka ada ChatGPT, buat keluar apa semua. Tak payah kita nak jadi sage on the stage yang nak kena jadi sumber ilmu dan memberikan segala-galanya. Dia boleh cari dan lepas tu kita cuma guide je. Betul ke tak betul apa yang dia tunjuk tu lah. Okay. Lepas tu cabaran level of knowledge, reward, teori Skinner, ganjaran positif. Betul. Active learning, baru saya tahu gamifikasi bukan semata-mata menggunakan tools teknologi macam Unity dan Spatial I/O, quiz, game-based learning. Betul. Betul. Kalau nak gunakan benda-benda tu pun boleh. Boleh juga. Saya ada guna juga. Tapi bila saya perasan masa COVID, pelajar saya kat rumah tak semuanya dapat buka benda-benda tu dan mereka tak dapat enjoy. Jadi saya banyak gunakan metod-metod macam ni. Buka je Zoom. Lepas tu macam kita main dalam Zoom ni je, apa-apa function yang Zoom ada. Tapi kalau nak gunakan benda tu semua pun boleh juga. Lepas tu jadi pening cikgu Mat dengan terms law. Dia nak buat macam mana no? Memang itu bidang I. Tapi kalau you all bagi term math pun memang I pun fail juga. Pun tak reti juga kan bidang masing-masing. Lepas tu Nazira kalau bukan belajar go through sendiri learning, educator facilitate through gamification. Betul. Ya. Maksudnya in other words pelajar tu belajar sendiri. Dia saya kan cakap tadi kan guna je lah ChatGPT tu apa semua dia pun you all pun cari kan. Lepas tu
saya facilitate. Yalah sebab ChatGPT ni pun kadang-kadang tak boleh harap juga. Pernah tak ada pengalaman kau tanya kat ChatGPT tu, lepas tu keluar jawapan tu salah. Lepas tu bila tengok sources dia pun tak apa-apa, tak ada sources dia. Jangan harap sangat dengan ChatGPT ni. Ha. So, apa lagi tu? Malas bermaksud teach or work smart, betul. Lepas tu, boost knowledge retention. Okay. Ya, ChatGPT bagi reference salah. Betul, memang betul. So, kena check tau, kena double check. Tapi sebenarnya, perasan tak tadi, bila saya gunakan gamifikasi dan saya cantumkan dengan ChatGPT, dia bantu tau. Dia bantu in a sense that dia percepatkan proses tu. Maksudnya kalau tidak, pelajar akan terpaksa mencari dalam Google ataupun dalam buku. Dan ada kalanya bila mereka terpaksa mencari lama sangat atau susah sangat, dia akan hilang that perasaan seronok game tu, dia akan hilang dan akhirnya dia akan ganggu pendekatan gamifikasi tu. So bila dengan adanya AI ni, dia membantulah. Okey, seterusnya gamification, salah satu cara student center method. Betul, Rusli. Syazwan kata, thanks doktor, teknik dan kaedah gamifikasi yang hebat. Terima kasih. Oleh kerana awak memuji saya rasa saya deserve untuk makan satu lagi coklat. Sebab awak puji kan, saya dah buat kerja yang bagus kan, saya makanlah. So, mahafilah, diet ni. Betul, Tazri? Kenalah join dia pergi gym. Okay, apa tu? Add playfulness, tak adalah serius dan boring sangat. Betul. Tapi untuk pengetahuan you all, sebab saya guna method ni kat dalam kelas law saya, adalah mulut-mulut gatal yang cakap, kau ni Profesor Madya tapi macam tak Profesor Madya. Habis tu Profesor Madya tu macam mana? Berjanggut. Tak apa-apa kan dah. Lantak lah. Sukalah. Percepatkan lagi proses untuk faham, betul. Bila otak explain terus boleh imagine. Yes. Okay. Mencik. Okay. So, itu saja perkongsian saya. Terutama diucapkan kepada semua yang mendapat diskaun. Dan juga saya sangat looking forward untuk jumpa dengan semua orang pada 11 hari bulan. 11 ya? Tu ke 11? Bukanlah. Bukan 11 dah 7. 16. 16. Workshop sendiri pun tak tahu. Okay. 16 hari bulan. Excited betul dia nak 6 sampai awal. 16. Masalahnya kan, workshop tak tahu berapa hari bulan, harga tak tahu berapa, link pendaftaran tak tahu apa. Tahu bila share gambar muka sendiri tahulah. Okay. So itu sajalah, saya jumpa pada sebaik-baik. Terima kasih banyak-banyak pada pihak sekolah kerana menganjurkan satu program yang saya sangat membantu semua pensyarah, dan saya memang sangat suka support sekolah lah. Because bila kawan-kawan kita buat benda yang baik, saya akan support habis-habisan. Right, thank you so much. Saya paskan balik kepada Syukri. Terima kasih banyak Dr. Syarul Mizan atas sesi gamification yang macam okay, this is unexpected. Lagi-lagi bila belajar law kan, macam belajar law lepas tu bila kata terus magic-magic, kenapa macam rasa macam Harry Potter pula. Apa benda tak istilah dia. Tapi turns out macam kita belajar law ke belajar gamification. Turns out Dr. Syarul tengah macam combine two things in once. Macam Dr. bagi a real life example of macam mana gamification tu boleh dilakukan walaupun secara online, walaupun tanpa bantuan teknologi, walaupun hanya dengan coklat sahaja. Itu tak menahan tu. Jadi hopefully those yang ada di Zoom dan di Facebook dapatlah sedikit sebanyak macam the gist lah of macam mana nak lakukan gamification ni. Tapi saya yakin itu bukan the full version of it. Mungkin kalau nak tahu the full version, kena join lah kot bootcamp. Okay, jadi untuk penjelasan tentang bootcamp saya serahkan kepada Dr. Tazli. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you Dr. Syarul Mizan kerana bersedia buat perkongsian malam ni tanpa charge.
Lepas tu sebab dia nak dapat, sebab dia nak buat kursus untuk masa tempoh masa yang lebih panjang, insyaAllah. So sebenarnya kita bawakan Dr. Syarul Mizan. Dr. Syarul Mizan ni dia punya, orang kata apa, dia ni saya orang kata apa, saya tak pernah jumpa lagi lah lecturer pensyarah yang seperti dia, yang menggunakan main game, buat main-main dalam kelas tapi orang belajar. Macam itulah. Dia macam main-main tau, nampak macam main-main tapi sebenarnya dia orang boleh belajar. Maksudnya kalau you all recall balik minggu esok ni, term-term yang you all go through tadi, I bet that you still remember. Kan? All the emoji that you put, you still remember. So itulah salah satu kaedah yang kita boleh guna untuk mempertingkatkan dari segi apa, ilmu pengetahuan, motivasi belajar dan sebagainya lah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak sekali untuk join dalam sesi satu mini bootcamp yang akan disampaikan oleh Dr. Syarul Mizan. Daripada tarikhnya yang kita akan bermula ialah 16 hari bulan Februari. 16 hari bulan Februari kita akan buat setiap Jumaat malam sehingga 8 hari bulan Mac 2024, just nice few days sebelum bulan puasa, sebelum kita mulakan Ramadan lah. Okey. Sesi dia setiap malam, hari Jumaat malam tu adalah selama 2 jam. Dan untuk ahli-ahli, untuk yang bukan sekolah akademi, harga dia ialah RM399 untuk 4 hari ni, untuk 4 kali sesi ni. Dan untuk ahli sekolah akademi ada diskaun RM349 sahaja. Yang mana yang dapat hadiah-hadiah diskaun tu nanti buat payment dulu, lepas tu nanti apa, baru kita akan reimburse balik lah. Kita akan rebate balik dekat situ lah. Apa yang ada dalam sesi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link yang saya kongsikan dekat Google Form tu, memang ada description di situ, yang mana ada 4 minggu, dan saya rasa untuk sesi ni Dr. Syarul pun mungkin boleh explainkan in details lagi. Itu dia ada level-level dia, that you will go through different kind of level daripada minggu 1 sampai minggu 4. Kira minggu 4 tu kira level maqam tinggi lah. Jadi kita dah divide into session yang mana tuan-tuan dan perempuan along the way while actually going through the session dengan Dr. Syarul Mizan, you will also have some task lah. Ada tugasan-tugasan yang diberikan sepanjang tempoh tersebut. Anda akan masuk dalam grup community bersama-sama dengan Dr. Syarul Mizan dalam grup tersebut selama 1 bulan. Dan you will actually have much, I would say, saya rasa saya boleh bet lah sebenarnya kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dengan Dr. Syarul Mizan bukan saja untuk dimanfaatkan di dalam kelas, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan kalau tuan-tuan dan puan-puan tiba-tiba jadi trainer ke workshop, buat workshop, facilitate session dan sebagainya. Itu adalah kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk for yourself. Okay. Jadi setakat itu saja saya punya perkongsian untuk sesi sekejap ni lah, nak kongsi pasal ni lah, pasal program Sekolah Quest yang kita akan jalankan tak lama lagi, insyaAllah. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu masukkan nama je dekat dalam form tu. Nanti kami akan follow up dengan email beserta link untuk pembayaran dan onboarding. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over to you, Syuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tazli atas pencerahan dan penjelasan sedikit sebanyak tentang bootcamp Sekolah Quest. Okay. Jadi basically apa yang kita buat pada malam ni dengan Dr. Syarul tadi hanyalah macam like I don't know, maybe 1% of the whole thing, of the whole gamification thing, I guess. Lebih kurang macam tu lah. So those yang telah merasai dan lagi-lagi telah mendapat reward kan. So macam kita boleh kata begitulah sedikit sebanyak konsep gamification yang mana adalah penjelasan tentang intrinsic dan extrinsic. Betul ke saya sebut ni? Ada some kind of rewards lah dalam classroom session supaya pelajar tu lebih engage dan ada some kind of competition. Dan kita pun telah tengok di Zoom tadi adanya komen dan reflection daripada peserta dekat Zoom tentang apa yang mereka telah dapat malam ni. Hopefully yang dekat Facebook pun dapat juga manfaat yang sama, insyaAllah. Dan kalau rasa nak explore lagi apa benda gamification ni, macam best je apa the levels of gamification, of macam mana nak buat ni, what kind of task, so on and so forth kan. So link kepada Google Form tersebut telah saya share dekat Facebook dan juga di
Zoom chat. Jadi kalau nak join, kalau nak tahu lebih lagi, isi dekat form tersebut dia. Okay, jadi itu sahaja setakat ni daripada kami Sekolah Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi webinar akan datang. Selamat malam. Jangan lupa dinner. Dinner makan benda lain kot. Mungkin bukan coklat. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Syuk. Okay, thank you Dr. Syarul.